72. Muka surat 72. Okey. Bahagi kita ke depan, darab kita ke belakang. Okey. Sebab apa? Kalau bahagi ke depan ni nombor dia makin kecil. Kan kalau perpuluhan, makin banyak titik perpuluhan tu makin, maksudnya makin nombor dia makin kecil lah. Kalau makin banyak nombor darab ke belakang, nombor dia semakin besar. Okay, so dapat nombor 3, jawapannya berapa? 6,104. 6,104. 104. Okey. Buat 2 garisan. Sebab apa? 2 jawapan akhir kita. Okey. Okey, insyaAllah mudah saja. Okey, yang nombor 2 dengan 4 tu kamu boleh buat. Kita jamkan pergi ke soalan nombor bawah dia. Tu nombor 5. Okey, nombor 5 ni apa dia? Dia tambah anu. So nombor 5 A tambah 37.012 sama dengan 40.1. Ingat lagi tak tambah anu? Macam mana nak cari A tu? Kena tolak. Kena tolak. Syarif? Kena buat apa? Khalidah, kena buat apa Khalidah? Betul ke kena tolak? Betul. Okey. So betul kena tolak. Tambah anu, ingat tambah anu, apa-apa tambah anu pun tak kisahlah, perpuluhan ke, pecahan ke, ataupun nombor bulat, kalau tambah anu mesti tolak. Tolak tu janganlah ambil nombor kecil tolak nombor besar, ambil lah nombor kat luar ni 40.1 tolak dengan 37.012. So atas 12 tu letak kosong. So dapat berapa jawapannya? 3.088. 3.088. Okey, dapat? Khalidah dapat, Khalidah? Belum lagi? Ingat kalau kosong tak boleh tolak 2 kena pinjam. Pinjamkan sebelah tak boleh. Jadi kita pinjam dekat nombor 1, nombor 1 jadi kosong. Nombor kosong jadi 9. Nombor kosong kat belakang baru jadi 10. Tu baru tolak. 8, 0. Titik kita buat turun. Tak boleh pinjam 3. Ini jawapan dia. 3.088. Okey, ada problem? Ada masalah? Okey. Kalau nombor 6, Kena tolak. kena tolak juga. Kena tolak juga. Sebab apa? Sebab dia tambah anu. Tambah anu ni, tak kisahlah anu tu dia nak duduk mana, nak duduk belakang ke, nak duduk depan ke. Kamu tetap akan buat operasi tolak. Aku nak tukar nama. Nama apa?
Okay, so tolak dapat berapa? 28.8. 28.8. Tolak-tolak, ini pinjam, ni jadi 14. 14 tolak 6, 8. 7 jadi 6. 10, 8, 2. 28.8. Okey. Dapat dah. Okey. Hani Balkis ni siapa? Asfal tu. Asfa. Asfa, tukar nama Asfa. Boleh? Boleh. Okey. So kita settle soalan ni. So nombor 2 dengan 4 tu kamu boleh buat sendiri. Kita pergi ke soalan yang penyelesaian masalah terus. Okey. So penyelesaian masalah ni kita kenal pasti kata-kata kunci yang melibatkan operasi tambah. Kita tengok hint dia, kita tengok petunjuk dia. Okey, so kita tengok soalan nombor 7. Khalida, boleh baca tak nombor 7? Boleh. Okey, Khalida baca. Lina mengisi sebuah bekas dengan 3.325 liter air. Kemudian dia menuang 2.45 liter jus oren serta 0.15 liter sirap ke dalam bekas itu. Berapakah isi padu dalam liter air minuman di dalam bekas itu sekarang? Okey. So dekat sini kata kunci dia ialah isi padu dalam liter air minuman di dalam bekas itu sekarang. Okay. Dia punya kata kunci dia kat sini. Dia tuang, menuangkan, mengisi. Okay. Okay. Mengisi sebuah bekas dengan 3.325 liter air. Kemudian dia tuang lagi 2.45 liter jus oren dan 0.15 liter sirap. Okay, so kita nak tahulah bila campur air, last kali isi padu air minuman tu berapa? Macam kamulah, kan hari raya kan, nak buat air tetamu datang. Mestilah kamu gunakan cordial, sirap dan sebagainya kan. So kamu perasan tak bila kamu tuang benda-benda tu, isi padu air bertambah. Muka surat 73. Asfa, muka surat 73. So kalau bertambah, tambahlah operasi dia. Okay, so dapat berapa? 25. Liter kita buat simbol liter. Simbol pusing macam tu. Okay. Soalan nombor 7. Kadang-kadang kalau soalan yang melibatkan penyelesaian masalah ni, kadang-kadang dia tak tunjuk pun. Dia tak kata pun apa-apa perkataan macam jumlah ataupun selalunya jumlah lah kan. Contohnya soalan ni dia tak tunjuk, dia tak bagi tahu pun jumlah, dia tak tulis pun perkataan jumlah. Jadi kamu kena fahamkan sendiri dia punya ayat sebelum soalan tu.
cerita dia. So kamu kena bayanglah kalau dia buat air, kamu bayang kamu buat air juga. Untuk lebih faham soalan. So dapat berapa jawapan ni? Nombor 7. Bila kamu tambah, dapat dah? Lima 5,925 liter. 925. Betul. Okey. 5.925. 5, 12. Okey. Zarif dapat juga 5.925 liter. Okey. Settle. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 8. Ifah. Ifah tak ada. Ifah terkeluar. Okey, Zarif, baca nombor 8. Boleh tak? Zarif? Baca nombor 8. Jawapan menunjukkan jisim bahan kita semula yang dikumpul oleh Zainab, Lee dan Ganesh dalam 3 minggu. Okey. Hitung jumlah jisim dalam kg bahan kita semula yang dikumpul oleh mereka. Okey, terima kasih. Okey. So dekat sini menunjukkan jisim bahan kita semula yang dikumpul oleh Zainab, Lee dan Ganesh dalam masa 3 minggu. Okey, minggu pertama Zainab, Lee dengan Ganesh kumpulkan 2.5 kg. Minggu kedua 4 kg. Dan minggu ketiga 3.075 kg. Jadi soalan ni nak tahu jumlah jisim dalam kg. Okey, ketiga-tiga minggu. So kamu kena tambah. Okey, 2.5 tambah 4.0 tambah 3.075. Belakang 4 dengan 2.5 tu kamu letakkan kosong supaya dia tak pelik. 4 ni jangan pula letak belakang sekali ya. 4 kena letak depan sebab 4 ni adalah nombor bulat. Okay, kalau nombor bulat, apa-apa nombor bulat, titik dia mesti ada dekat belakang. So belakang titik mesti ada kosong lah. 4.0. Revolusi 4.0. Kalau kamu tengoklah. Revolusi perindustrian 4.0. So, tambah, dapat jawapan 5,759. Betul, 9. Betul. Betul, 9.575 kg. Kilogram. Okay. Dalam matematik, jangan lupa tulis unit. Kalau soalan dia minta unit, pastikan jawapan kamu ada unit.
Okay. Okay, settle soalan nombor 8. Ada apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okay, kita tengok soalan nombor 9 pula. Okay, Asfa, nombor 9. Boleh baca tak? Asfa? Ya. Baca nombor 9. Jarak dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang ialah 288.72 km. Azri telah memandu sejauh 122.8 km pada jam pertama dan 89.95 km pada jam kedua. Berapakah jarak dalam kilometer yang perlu dilaluinya lagi? Okay. Ni mesti dia balik kampung ni kot. Okay. So daripada KL ke Pulau Pinang, jarak dia ialah 288.72 km. Okay. So Azri ni dia nak balik kampung. Okay. So dia mula-mula pada jam yang pertama, dia pandu sebanyak 122.8 km. Itu jam pertama. Sejam yang pertama. Sejam yang kedua, dia pandu berapa panjang? Berapa jauh? 89.95 kilometer. So soalan dia, berapa jarak lagi yang dia kena pandu untuk sampai ke destinasi? Contohlah daripada KL nak pergi Penang. Berapa lagi kilometer yang dia nak sampai ke Penang? Kena buat operasi apa ni? Okey kan cikgu kalau buat tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak. Okay, apa tambah apa? Apa tolak apa? 122.8 tambah 89.95 km. Lepas tu Okay. dapat jawapan dia tolak dengan 288.72. Okay. Very good Syafiqah. Tadi cikgu ada dengar seorang lagi yang bagi jawapan dekat cikgu. Siapa dia? Tadi seorang lagi cikgu dengar suara dia. Damia. Damia Najihah. Okay, Damia Najihah, sama ke cara kamu dengan Syafiqah bagi tahu tadi? Ya. Ya. Okay. So mula-mula Syafiqah dengan Najihah, kamu bagi tahu mula-mula tambah dulu 122.8 dengan 89.95. Kemudian dapat jawapan barulah tolak dengan jumlah keseluruhan iaitu 288 tu. Okay. So berapa lagi? Cuba cari. Berapa lagi kilometer yang Azri kena lalu sebelum dia sampai ke Pulau Pinang? So ayat matematik dia macam ni 288 pula. Betul lah. 288.72 tolak dengan buat kurungan 122.8 tambah 89.95. So kita kena buat yang dalam kurungan dahulu, iaitu tambah dahulu. Okey, yang tambah kamu dapat dah? Dah. 212.75. 212.75. Okey. KM So kita boleh tahu dia punya ni
Dia punya jumlah dia. Okay. Adakah yang tak dapat 212.75? Semua dapat? Dapat? Okey. Okey, dapat Kalau kamu tak dapat tu mungkin kamu tersilap tulis lah tu. Selepas kita tambah, kita tolak pula. So 2 tolak 5 tak boleh, kita pinjam. Dipinjam lagi. Satu. Itu okey dah. Okey, dapat berapa bila tolak? Khalida, 75. apa dia? 75. 75.97. 97. 75.97 kilometer. Betul? Betul lah, cikgu tulis. Okey, so itulah jawapannya. 75.97 kilometer. Ni dia kira musafir lah ni. Dia kira musafir. Boleh jamak tak solat? Boleh? Boleh lah. Jauh kot dari KL ke Penang ni. 288 lebih 2 marhalah. Lebih pada 2 marhalah kita boleh jamak solat kita. Tapi jamak ni kita tak boleh lama-lama tau. Contohnya kalau kita nak tidur kampung kita, contoh kampung kita kat Pulau Pinang kan. Kita tidur lebih pada 4 hari. Tak boleh jamak dah. Kita kena semacam biasa. Kalau kurang daripada 4 hari, boleh jamak. Itu cantik dia. Okey, seterusnya. Kita tengok pula soalan nombor 10. Ada apa-apa soalan tak dekat nombor 9? Tak ada. Tak ada, boleh faham? Zarif? Syafiqah faham? Iris, boleh? Boleh? Okey, settle Ada apa-apa bagi tahu cikgu? Okey, nombor 10. Nombor 10, Najihah. Damian Najihah. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta mainan. Hitung jumlah jarak kereta A, B dan C. Hitung jumlah jarak kereta A, B dan C. Yang ni dia cerita pasal kereta mainan. Kamu bayangkan kereta mainan yang kita boleh tarik tu. Kita tarik, lepas tu lepas. Kan? Kita mainan yang tu lah. Okay? So, kereta mainan A, jarak dia 2.15 meter. B pula 1.15 meter lebih daripada kereta A. So, B berapa? Apa? Tambah dengan A. Tambah dengan A. Okey. So 2.15 tambah dengan 1.15 meter. Berapa B? B berapa? 3.3 sifar. 3.3 sifar. Okey. Betul? 3.3 sifar meter. Okey, itu B. C pula 3.1 meter lebih daripada B. Tambah juga kan? 6.4 sifar. 6.4 sifar. Kamu kena tambah 3.3 tambah dengan 3.1 dapatlah C berapa? 6.4. So berdasarkan kereta A, B, C siapa menang? C lah menang kan? Okey. So berbalik kepada soalan, hitung jumlah jarak antara A, B dan C. Kamu kena tahulah jumlah keseluruhan dia. So kena tambah ketiga-tiga jarak
kereta mainan tersebut. Okey. So bila kamu tambah dia tak kisah kalau nombor kecil dekat atas. Tak apa, boleh. Sebab kita boleh kira. Tolak je tak boleh. So 6.40 meter, tambah. Yang ni perkataan lebih ni sangat penting sebab dia kata lebih. So sepatutnya kamu tak boleh tersilap lah. B tu dia mesti lebih daripada A. Dia bukan 1.15. Mesti lebih daripada 1.15. So betul tak jawapannya? Adalah (11.85 meter). Betul? Dapat tak? Betul. Dapat? Dapat. Okey, betul Okey, siap dah? Iris? Ifa? Siap dah? Okey, seterusnya. Tolak. Okey, tambah kita dah settle. Kita tengok pula tolak. Aku rasa cikgu nak kamu buat latihan lah sebagai homework nombor 1 sampai nombor 6 ni. Okey. Senang saja. Boleh? Cikgu tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Kamu dah pandai dah tolak ni. Jadi kamu berhati-hati dekat titik perpuluhan tu. Kena bagi sama Okey, kita tengok pula soalan yang melibatkan ayat yang panjang ini. Soalan nombor 7. Okay. Soalan nombor 7. Okey, nombor 7. Raja di bawah menunjukkan isi padu 3 botol air. Isi padu 3 botol air ada kat bawah tu. 4.4 liter, 3.078 liter, 3.65 liter. Beza isi padu air antara paling banyak dengan yang paling sedikit ialah, so kita kena pasti dulu isi padu air yang mana yang paling banyak dan mana yang paling sikit. Yang mana yang paling banyak? 4.4 liter. 4.4 liter yang paling banyak. Okay, jadi kita labelkan supaya kita tak tersilap. Yang ni paling banyak, ni banyak. Okey, ada lagi 2. Yang mana satu yang paling sedikit? 3.078. 3.078. Okey, yang tu yang paling sedikit. S. So, seterusnya, dia nak tahu beza. Kalau jumpa je perkataan beza ataupun difference. Difference ni kenalah tolak. Dia memang kata kunci, untuk tolak lah. Okay.
4.4 tolak 3.078. Di belakang 7 dengan 8 tu atas dia kita tolak. Kita letak kosong. Okey, dapat jumlah dapat perbezaan dia berapa? 1.322 liter. 322 liter. 1.322. Okey, betul? Yang ni pinjam 3, yang ni 9, yang ni 10. 10 tolak 8, 2, 9 tolak 7, 2, 3, 1. Betul lah. 1.322 liter. 1 liter lebih kurang. Ada siapa esok dah sekolah dah? Ada. Ada Syafiqah? Esok Saya. sekolah dah? Najiha? Esok sekolah dah. Ahad tak apa. Bawa kuih raya pergi sekolah. Jadi bekal. Zarif pun. Zarif pun. Tak apa. Kita bawa kuih raya makan sama-sama Nanti sekolah. Tahulah, mungkin sekolah buat kot jamuan ke. Sekolah cikgu selalu buat. Okey, settle soalan nombor 7. Nombor 8 pula. Nombor 8, Ifah. Ifah boleh baca, Ifah? Ifah ada? Oh, serak. Tak sihat ke? Kalau sakit tekak. Okey, tak apalah. Sakit tekak macam tu cikgu panggil Iris. Iris? Boleh baca? Iris ada? Ya. Tolong baca nombor 8. Mutu mempunyai 2.8 gram kilogram muruku. Muruku. Dia memberi Irfan 0.45 kilogram dan Auni 1.105 kilogram. Berapakah baki dalam kilogram muruku itu? Okey. So dia nak kira baki. Okay, terima kasih Iris. Okey. So kita nak tahu dia punya baki. Muruku. Sedap muruku Maruku ke muruku ni? Muruku. Okay. So kita nak buat operasi apa ni untuk cari baki? Tolak. Tolak. So tolak dia, ayat matematik dia kamu kena tolak setiap satu tu lah. 3.87 kg tolak dengan 0.45 kg tolak dengan 1.105 kg. So dapat berapa? 2.315 kg.
2.315. Syafiqah betul ke? Betul, tapi Syafiqah buat cara lain. Syafiqah buat cara macam mana? 5.45 tambah dengan 1.105 dapat jawapan tolak dengan 3.87. Okay, very good. Itu pun betul juga. Cara macam tu pun betul. Okay, cara Syafiqah dia lain sikit, iaitu dia tambah dahulu, tapi dia tambah yang jumlah Auni dengan Irfan punya. Tu 0.45 kg tambah 1.105 kg. Dapat jawapan barulah dia tolak dengan 3.87 kg. Jawapan kita akan dapat jawapan yang sama, 2.315 kg. Sebenarnya dua cara ni sebenarnya sama. Sama je. Jangan kamu confuse pula. Sama je. So kamu boleh pilih salah satu untuk kamu selesaikan. Okey, boleh? Janji kamu faham dia punya soalan. Dia minta apa? Dua-dua betul Okay, ada apa-apa soalan dia? Tak ada. Tak ada. Syafiqah tak ada. Yang lain ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. So seterusnya kita tengok soalan nombor 9. So soalan nombor 9 ni dia menunjukkan satu garis nombor. Garis nombor. Garis yang ada nombor. Okey. So dia tunjuk 7.2, lepas tu K, lepas tu 19.2, lepas tu L. Soalan dia suruh cari perbezaan antara K dan L. Tapi sebelum kita nak cari K dengan L, sebelum kita nak cari perbezaan antara K dan L, kamu kena tahu dulu K tu berapa, L tu berapa. Okey. So macam mana buat soalan ni? Berapakah K? 19.2 tolak 7.2. Okey, tolak. Lepas tu? Lepas tu dapat jawapan 7.2 tambah jawapan tu. Okey. Bila kamu tolak Najihah, kamu dapat 7.2. Betul? Silap pula. 9.2 kita tolak dengan 7.2. So dapat berapa? 12.0 sifar. 12 sifar. Okey. So ini perbezaan antara 7.2 dengan 19.2. Okey. So lepas tu kita buat apa untuk dapatkan K? Ini yang kita kena clarifykan. So bila kamu tolak, kamu cari perbezaan antara dua nombor yang kita tahu ni. Okay, 12 tu adalah jumlah di atas ni. Panjang ni antara 7.2 sampai 19.2. Itu dia punya perbezaan dia. Nombor dia. Ni 12. Ataupun yang kita tahu 12 ni adalah jumlah untuk dua ruas. Satu ni ruas pertama, yang ni ruas yang kedua. So kita nak tahu sampai K sahaja, iaitu K dia ada sampai ruas yang pertama sahaja. So apa yang kita kena buat? 6 sifar. 6. 7.2 tambah 6. Ya, betul. So 7.2 tu kamu kena tambah 6. 6 tu dapat dari mana-mana? Bagi 2 dengan 12. Itulah kita nak tahu. Kita kena ambil 6 tu, 12 tu kena bahagi 2.
6.0. So untuk dapatkan K, ambil 7.2 tambah dengan 6. So dapat K berapa? 1/2. 13. 1/2. 1.2? 13/2. 13. 13.2. Okey. So untuk dapatkan K, 7.2 tambah 6.0, dapatlah 13.2. 6 ni asal ni kan 6 saja. Tapi kita letak kosong dekat belakang. Kita letak titik kat belakang. So kita dah tahu dah K. So sekarang kamu boleh tahu tak L berapa? Boleh. Macam mana nak dapatkan L? 19.2 tambah 6.0. Ya, betul. Okay. So ambil balik 19.2. L tu kan duduk selepas 19.2 dan dia ada ruas yang sama besar. Itu 6. So kita tambah je lah 6. Ni 2. Dapat 25. 25.2. Betul? Betul. Betul. Okey, tak ada. Kita silap Okey. So kita dah tahu K, kita dah tahu L. So kita berbalik kepada soalan asal iaitu cari perbezaan antara K dengan L. Kena buat perbezaan dia kena kena Tolak. tolak. Okey. So kat sini L besar. So ambil L dulu baru tolak dengan K. Okay. Jangan lupa buat 2 garisan di bawah sekali. Ni lah 2 garisan ni yang cikgu cerita daripada awal. 2 garisan tu menunjukkan jawapan akhir kita. Dia senang. Senang untuk kamu cek balik. Senang untuk cikgu cek nanti. Manalah jawapan akhir kamu. Sebab takut jadi macam ni lah. Berserabut. So kamu dapat 12. Betul? Betul. Betul. 12.0 ataupun 12. Okey, settle. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Najiha? Khalidah? Ada. Ada. Tak ada. Ni ada dah number light lah. Nanti lepas ni mesti ada banyak lagi soalan yang lebih kurang macam ni. So kalau kamu tak faham sekarang, baik kamu faham sekarang. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Sebelum kita tengok muka surat sebelah, muka surat soalan nombor 10. Siapa lagi tak baca? Syafiqah. Syafiqah dah baca belum? Belum Syafiqah baca. Dalam suatu permainan, skor yang diperoleh Vijay dalam pusingan pertama ialah 79.25 mata. Skornya dalam pusingan 2 ialah 90.6 mata. Berapakah lebihnya skor Vijay dalam pusingan kedua berbanding pusingan pertama? Okey. Berapa lebihnya skor Vijay dalam pusingan kedua berbanding dengan pusingan pertama? So berdasarkan yang kita garis ni, Vijay pada pusingan pertama 79.25 mata. Pada pusingan kedua 90.6 mata. So kamu boleh tahu kan yang mana yang paling tinggi? Pusingan pertama atau pusingan kedua? Pusingan kedua. Pusingan yang kedua yang lebih tinggi, lebih banyak. So soalan dia, berapa lebih? So kalau berapa lebih skor Vijay pada
pusingan kedua berbanding pada pusingan pertama, kamu kena Tolak. tolak. Kena tolak lah sebab kita nak tahu lebih. Baki, lebih, baki. Macam tu lah. Kataan dia lebih kurang sama dan dia punya operasi dia pun sama, iaitu tolak. 90.6 tolak 79.25, kamu dapat berapa? 11.35. Berapa? 11.35. 11.35. Kita tolak je. 5, 10. 5, 3, 8, 11. Okay. 11.35 mata. Itulah VJ dapat sepanjang dia main dalam game yang dia main lah. Okay, so cikgu nak bagi homework pula, homework banyak lagi masa banyak lagi. Okay, cikgu nak bagi soalan mudah berdasarkan kuis, mudah saja. So, cikgu harap kamu boleh buat. So kamu boleh gunakan kertas conteng. Okay. Cikgu nak tengok kamu boleh buat tak yang ni. Dia boleh masuk.
9 tolak 2, 7. Ada seorang lagi tak masuk? Ya, ambil masa kamu untuk jawab, jangan kalut.
Sudah? Sudah. Sudah? Cikgu pusing balik. Okay, tinggal Ifah, Damia, Khalid dan Azarif.
Tinggal Damia lagi. Cikgu, tak boleh main dah. Ya. Tak Tak boleh main. dah. Oh, tak boleh Kami main dah dah. slow lah. Okey, untuk cikgu N. Oh, okey. Tanya. Okey, tadi kamu jawab soalan susah tak? Tak. Tak, okey je. Ada tak yang macam confusekan kamu? Tak. Okey. Okey. So tadi kamu telah jawab operasi bergabung tambah dengan tolak. Operasi bergabung tambah dengan tolak. Cikgu exitkan ni. Okay, so kita tengok balik buku latihan kita. Okay. Muka surat, tak pasti muka surat berapa. Tadi 72, 73. Dia tunjuk kat sini latihan 3.03. Ada? 76. 76. Okay, muka surat 76. Okay, muka surat 76 ni cikgu nak kamu buat sendiri sebagai latihan kerja rumah sebab mudah je macam tadi je. Okay, so cikgu nak jump kepada soalan muka surat 77. Muka surat 77. Nanti janganlah kamu tak buat pula kenalah buat. Yang cikgu tak buat sama-sama dengan kamu, kamu kena buat juga walaupun cikgu tak buat sama-sama dengan kamu. Cikgu assist kamu untuk soalan-soalan yang panjang ni supaya kamu boleh belajar. Okey, boleh buka buku surat 77, latihan 3.07. Okey, soalan nombor 7. 77, soalan nombor 7. Nombor 1 sampai 6 tu nanti kamu boleh buat Okey, tambahkan 54.309 dan 68, kemudian tolak 41.52 daripada hasil tambah 2 nombor itu. Yang ni soalan direct. Soalan terus dia tanya, apakah jawapan dia apabila kita tambah dan tolak. Okey. So jom kita cari jawapan 54.309 tambah dengan 68.000. Kosong ni kita boleh tulis banyak kali pun tak apa. Berapa-berapa pun boleh. So kita cari dia punya jumlah. Dapat jawapan, kita tolak dengan 41. 0.52. Buat 2 garisan. So ni 9, 0, 3, 12, 12. Okay. So tambah dapat 122.309. Dapat? Dapat. Dapat. Okay. 10. Lepas tu kita tolak.
3090221. Dapat? Dapat. Dapat. 80.789. 2? 80.789. 80.789. Okey, betul? Okey, settle. Soalan nombor 7. 80.789. Kita buat 2 garisan kat bawah dia. Okey, seterusnya nombor 8. Okey, boleh baca soalan dia? Kalinda, boleh baca soalan nombor 8? Boleh. Okey. John, Hamka dan Afiq menyertai acara lompat tinggi. Jadual menunjukkan ketinggian lompatan daripada John, Hamka dan Afiq. Berapakah tinggi lompatan Afiq? Okey, John berapa tinggi dia? 1.2 meter. 1.2 meter. Hamka? 0.16 meter. Baca sampai habis dulu. 0.16 meter lebih tinggi daripada John. Okey, so berapa tinggi lompatan tinggi Hamka? Kalau dia tulis dekat situ, Hamka tinggi dia 0.16 meter lebih tinggi daripada John. Berapa tinggi Hamka? 1.36. 1.36. Kamu tambah kan? Kena tambah. So 1.2 tambah dengan 0.16. So kamu dapatlah berapa tinggi sebenar Hamka. Tinggi sebenar lompatan Hamka. So dapatlah 1.36 meter. Okay. Sebab tu bila kita nak baca soalan Khalida, baca sampai habis. Okay, boleh? Baca sampai habis. Afiq pula, tinggi ketinggian lompatan dia berapa? 1.30. 1.39. Macam mana dapat? Ketiga kosong. 1.36 tolak dengan 0.06. Ya, okay. So lebih rendah kita kena tolak, lebih tinggi kita kena tambah. So Afiq dapat 0.06 lebih rendah daripada Hamka. So kita ambil Hamka iaitu 1.36 tolak dengan 0.06. Tolaklah. So dapat 1.30 meter. Meter. So soalan dia, berapakah tinggi lompatan Afiq? Dah dapat dah lah. Tinggi lompatan Afiq ialah 1.3 meter. Itu jawapan dia. Kita buat 2 garisan. Okay, kita nak baca ni soalan yang banyak ayat ni. Pastikan kamu baca setiap satu ayat yang dia tulis dekat situ. Kadang-kadang walaupun ketika mana masa kamu macam buntu kan. Buntu nak buat apalah ni, nak tambah ke nak tolak. Masa itulah kamu baca satu-satu ayat. Line by line. Satu-satu. Jangan tertinggal. Okay, sebab jawapan ada dalam soalan. Ada. Kamu kena cari je.
Okey, soalan nombor 9, dia tunjuk lagi garis nombor. Okey. So, cari nilai R tolak P tambah dengan Q. So, kita kena tahu dulu R berapa, P berapa, Q berapa sebelum kita cari nilai operasi tu. Okay, so, kamu tengok dia punya number line, dia punya garis nombor. Macam mana kita nak cari PQR? Kena tengok P tu dekat berapa. Dekat Kita garisan tengok. yang keberapa. Kita tengok P garisan yang keberapa. Kita tengok P garisan yang ketiga. Okay. Q garisan yang kedua dan R ialah garisan yang keempat. Okay. So untuk cari ini kamu kena tahu dulu. Kena assume dia punya garisan tu sebenarnya sama je. Sama. Dia punya jarak-jarak dia. P tu 1/3 yang cikgu. 1.3 ke cikgu? Salah, tak boleh jadi 1.3. Kalau 1.3, kamu kena tengok dia sepatutnya garisan kecil-kecil tu ada 10. Tapi garisan kecil-kecil tu antara 1 dengan 2 ada 4 sahaja. Sepatutnya kalau 1.3, kalau Syafiqah katalah 1.3, sepatutnya dia ada 10 garisan kecil antara 1 hingga 2. Sepatutnya ada 10 ataupun 9. 9. Sepatutnya ada 9. Okey, tapi yang ni ada 4 sahaja. Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena cari perbezaan dulu. Iaitu 2 tolak 1 berapa? 1. 2 tolak 1, 1. 1 tu kita kena bahagi dengan 5 sebab ada 5 ruas dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. 1 bahagi 5 berapa? 5. Okey, yang ni cikgu ingatkan balik. Kalau bahagi nombor kecil dekat dalam, nombor luar dekat luar. Nombor besar dekat luar. 0.2. Ya, betul. 0.2. Okay. Bila nombor kecil dekat dalam, kamu kena tambah titik. Okay, kena tambah titik. So macam ni lah. So 1 dalam sifar 5 tak ada kan? So kamu kena ambil kosong. So tolak dengan kosong. Dapat 1 balik. So jadi tinggal 1 ni, kamu kena tambah kosong belakang 1. Bila tambah kosong belakang 1, kamu kena tambah titik kat belakang kosong atas. Boleh? Dapat? Okay. So dapatlah 10. 10 tu ambil 2 darab 5 kan 10. Tolak dengan 10. So dapatlah 0.2. Okay. Yang ni bila bahagi nombor kecil. Nombor kecil dekat dalam. Ada perpuluhan. Okay, maksud dia setiap ruas ni adalah 0.2. So kamu bolehlah tulis dekat sini. Ini kecil kat sini. So ruas yang pertama, garis yang pertama ini 1.2. Ini 1.4. So P ialah 1.6. 6. Yang ni 1.8. 1.8 tambah dengan 0.2. Dapat tak 2? 1.8 tambah 0.2. Dapat tak 2? Dapat kan? 1.8 tambah 0.2. Dapat tak 2? Dapat 2. Dapat 2.0. 2.0 ni sama dengan 2 lah. Jadi kesimpulan dekat sini, betul lah kita kira. So setiap ruas tu, setiap garisan adalah 0.2. So kita kena tambahlah 0.2 tambah 0.2 tambah 0.2. Okay. So P kita dah tahu 1.6
Kamu boleh tak cari Q dengan R? Boleh? Boleh. Cuba cari Q berapa, R berapa. Q dengan R. Ni sifar 2 lah. Belakang dia mesti sifar 2. So Q berapa? Hantar kat chat ke cikgu? Hantar dekat chat. Boleh. Hantar dekat chat. Nak bagi terus pun tak apa, bagi tahu terus. Q 2.4, R 3.8. Okay, Q 3.4. Yang lain dapat tak? Khalida dapat? Belum. Belum? 2.4. 2, sorry. Q 2.4. Kan ni 2. Okay, yang panjang ni 2. So untuk dapat yang sebelah dia 2.0 tambah 0.2. Sebab ini 0.2 ni. So dapat 2.2. So Q adalah 2.4. Tambah, dapatlah 3. So kita nak cari R pula. R berapa? 3.8. 8. So tambah 0.2. 3 tambah 0.2 dapat 3.2. Tambah 0.2 dapat 3.4. Tambah lagi dapat 3.6. Jadi R ialah 3.8. Boleh? Kalau kamu perasan, nombor yang dekat belakang tu lepas titik perpuluhan tu sifar 2. Dia sifar 2 belakang tu. 2, 4, 6, 8. Sifar 2 lah. Okay, so cari nilai R 3.8 tolak P 1.6 tambah Q 2.4. Berapa? 4.6. 4.6. 4.6. Okey, betul lah. 4.6. Itulah jawapan dia. Kita buat 2 garisan. Okey. Jadi itulah cara kita nak cari nombor dekat atas garis nombor. First kali, kamu kena cari perbezaan. Kemudian, kira ada berapa ruas. Kalau dekat sini ada 5, sebab tu kita bahagi 5. Okey. Kalau tadi, sebelum tadi soalan dia ada berapa ruas? Ada 3 ruas. Kamu kena bahagi 3 lah. Kalau 2, bahagi 2. Lepas tu barulah kamu tambah. Okay. Sebab setiap garisan kecil tu, dia punya perbezaan dia sama. Iaitu 0.2. Sama. Okay, ada apa-apa soalan nombor 9? Nombor 9 ni agak panjang sikit. Nak cari jawapan. Ada apa-apa? Tanya? Tak ada. Okay, kalau masa kelas kamu tak berapa faham, kamu fahamkan selepas kelas nanti. Okay. Kalau boleh, kamu buat soalan yang sama ni sekali lagi. Contoh dia,
cerita dia macam contoh. Cikgu tak faham soalan nombor 9. Okay. So cikgu dah hajar dah. Cikgu dah hajar dah. So kamu padam. Cara dia kamu padam tu semuanya. Lepas tu kamu tulis balik. Tapi sebelum padam kamu kena hafal dululah apa yang kena tulis. InsyaAllah lepas tu kamu boleh faham. Hafal, padam, tulis balik. Lepas tu kamu boleh faham dah. Okey, nombor 9 settle. Kita tengok soalan last sekali, soalan nombor 10. Ni soalan last sekali, nak pukul 10 dah. Okey, Raja menunjukkan sekeping kad nombor. So kamu nampak kad nombor dia menunjukkan 105.84. Okey. Soalan nombor 1, cari hasil tambah nilai digit 1 dan nilai digit 8. Okey. So apakah nilai digit 1 dan nilai digit 8? 100. Okey, nilai 1 ialah 100. Ataupun kamu tulis, kamu ambil nombor 1, tulis 1. Lepas tu nombor selepas itu kamu semua tukar jadi kosong. Itulah nilai digit dia. Okey. Tulis nombor 1, yang lain tu semua tukar jadi kosong. Okey, samalah dengan 8, nilai digit 8. Kamu tulis 8. Okey, titik tu tulis dekat depan kan 8 tu. Titik dia. Okey, yang lain tu semua tukar jadi kosong. Okey. Lepas tu dia kata hasil tambah. Tambahlah. So tambah dapat berapa? 100.8. Yes, 100.8. Nampak tak? Cikgu tulis bertindih pula. Sekejap cikgu tulis tepi. Ni kau ubah. Macam tu lah. Okay, ni nombor 1. 1 Roman. Ni bukan I tau, yang ni nombor 1 tapi 1 Roman. 1 Rom. Okey, soalan nombor 2. Cari beza kad nombor dengan hasil tambah di soalan A. Dia suruh cari beza. Beza kena tolak. So tolak berapa? Kad nombor tu 105.84 tolak dengan hasil tambah yang kita cari tadi. So dapat berapa? 5.04. 5.04. Betul Damia? Najihah? Damia? Nabiha Najihah betul. Damia Iman? Dia ada tak tu? Okay, so cari perbezaan, kamu kena tolak lah. Tolak simple je. 0.5. So 5.08. Inilah jawapan dia. Kamu buat 2 garisan sebagai jawapan akhir kamu. Okey, settle. Ada apa-apa soalan setakat ni untuk tambah dan tolak perpuluhan? Tak ada. Tak ada? Boleh insyaAllah? Tak ada? Okey, jadi cikgu harap kamu boleh buat soalan ni apabila kamu jumpa lagi soalan yang melibatkan tambah dan tolak perpuluhan. Okey, jangan lupa kalau cikgu bagi homework, kamu buat. Cikgu tak kisahlah cikgu adawiyah ke ataupun cikgu sekolah.
Cikgu sekolah memang kena buat. Okay. So yang yang kita tak bincang sekali tu kamu boleh buat sendiri sebab cikgu percaya kamu boleh buat. Kamu boleh buat sendiri. Cikgu tak sentuh tu. Ada 2 muka surat yang kita buat sama-sama. So kamu boleh buat lah. Okay, setakat ni je kelas kita hari ni. So cikgu harap kamu boleh buat. Boleh buka kamera. Siapa yang boleh buka? Nabi dan Najah tak boleh buka. Kamera rosak Ifa boleh? Asfa? Iris? Sekurang-kurangnya cikgu. Boleh? Dia jadi unable to access camera. Oh, okey. Asfa rasanya internet kamu slow kot. Unable tu. Okey, tak apa. Ifa boleh Ifa? Okey, tak apalah. Cikgu tangkap gambar yang mana ada. Nabi Najia boleh? Okey. 1, 2, 3. Okey, cikgu dapat tak? Okey, alhamdulillah dapat dah. So kita tutup kelas kita hari ni dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.